Okay, can you actually see my screen clearly? Yes, yes. Yes, Doktor. Doktor. Okay, awak pun dah tak sabar, saya pun dah tak sabar nak buat taklimat ni. Okay, so let's see ya. Okay, taklimat penilaian seminar PSM. Okay, seminar ni dah tak lama, so it's about time untuk kita tahulah sedikit. Bukan tahu sedikit lah, tahulah apa peraturan-peraturan dan keperluan untuk pembentangan seminar. Okay, ini hasil pembelajaran PSM. Okay, PSM ni tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk awak sebenarnya cuba buat satu penyelidikan ilmiah. Maksudnya bila kita kata penyelidikan ilmiah tu, dia harus mengikuti semua prosedur-prosedur saintifik yang ada dalam kita menjalankan penyelidikan. Okay, tak kisahlah penyelidikan tu guna approach kuantitatif atau kualitatif. Okay. And then in the end, last kali kalau you tengok kat sini, mempersembahkan idea berkaitan dengan kajian kepada panel-panel penilai secara lebih sistematik. Jadi hari ini sebenarnya kita punya fokus adalah untuk yang inilah. Kita nak tahu apa proses dia dalam awak mempersembahkan idea berkaitan dengan kajian tu kepada panel-panel. Okey. Saya akan pergi straight forward je. Tak ada hanky-panky. First kali yang you kena tahu adalah apa benda yang awak perlu ambil tindakan dengan penyelia. Okey, ini untuk tujuan pembentangan. Okey. First kali bila dah sampai waktu untuk pembentangan seminar tu, dengan penyelia sebelum dihantar kepada penilai, kena deal dulu dengan penyelia. Jadi masa yang nak deal dengan penyelia tu, apa sebenarnya perkara yang perlu awak ambil kira? Okey, yang pertama, laporan PSM, laporan dan kertas teknikal. Okey. So, laporan dengan kertas teknikal ni dah kena sebelum dihantar kepada panel dengan penyelia, semua laporan dan kertas teknikal mesti telah disemak oleh penyelia. Okey, so you dah hantar semua draft tu dah jadi draft akhir. Kalau PSM 2 dia akan ada semua bab, kalau PSM 1 dia akan ada sebahagian bab lah. Kalau pembangunan produk sampai bab 4, kalau kajian sains sosial maybe sampai bab 3 saja. Depends lah pada jenis kajian awak tu, dan depends juga pada demand awak punya supervisor. Okay. Benda tu tak akan seragam dengan semua orang sebab kita kena faham penyelia dia ada school of thoughts yang berbeza. Okay. Bukan bermakna bila penyelia suruh buat lebih, benda tu sengaja dia buat nak menyusahkan awak. Jangan fikir macam itu. Sebab school of thought penyelia ni berbeza-beza. Sama juga dengan keperluan dia. Okay, ada penyelia nak macam gini, ada penyelia nak macam gini. Jadi you sebolehnya ikutlah. Melainkan kalau benda tu melanggar peraturan, and then awak boleh bincang lah. Okay. So, laporan mesti telah disemak oleh penyelia. Dia bukan setakat disemak, tapi penyelia berpuas hati dengan laporan tersebut untuk dimajukan kepada pembentangan. Okey. Saya ulang sekali lagi, laporan bukan hanya sekadar disemak oleh penyedia, tetapi penyelia berpuas hati yang laporan itu boleh dimajukan ke peringkat seterusnya, iaitu penilaian seminar. Okey. Jadi jangan buat nak hantar kat panel minggu depan, and then awak bagi dekat penyelia awak sehari sebelum, 2 hari sebelum. Lepas tu awak kejarlah dia siang malam, awak kata dekat dia nak hantar daripada panel, Jangan buat macam tu. Tak adil pada awak penyelia. Tak adil juga pada diri awak sendiri. Lepas ni dah tahu semua tarikh-tarikh pembentangan tu nak hantar pada penilai bila, rancang awak punya kerja supaya benda tu dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan itulah. Jangan expect penyelia boleh semak, boleh tengok, boleh berpuas hati bila awak hantar dalam masa 3 hari sebelum penghantaran kepada panel. Don't do that. Okay, jadi itu laporan. Both PSM 1 dengan PSM 2 kena hantar laporan. Tapi PSM 2 ada additional iaitu kertas technical, awak punya technical papers.
Okay, so technical paper pun perlu dihantar sekali, perlu disemak oleh penyelia, dan penyelia kata okey boleh hantar pada panel penilai. Okay, so kalau PSM 2 ada 2 dokumen, iaitu laporan akhir dan juga kertas teknikal. Kalau PSM 1 ada laporan akhir saja. Okay, and then itu laporan, dah clear buat laporan, you check pula log pertemuan. Log pertemuan ni ada dekat dalam EPSM. Jadi log pertemuan tu saya tahu ramai yang masih belum isi benda tu. Jadi tak apa, you lengkapkan je semua log pertemuan tu. Pastikan log itu cukup at least 80% awak punya pertemuan tu dalam 80%. Okey. Satu benda yang student kena faham, log pertemuan ni hanya boleh diisi oleh pelajar. Okey. So, awak isi. Kalau awak isi 12, tiba-tiba penyelia awak kata, tak, you tak jumpa saya sebanyak tu. Saya nak tanda tangan 8 je. Okey. Jadi, penyelia awak akan buat pengesahan. Pengesahan tu hanya penyelia je yang boleh buat. Maksudnya apa-apa aktiviti yang you tulis dekat dalam log pertemuan tu harus dipersetujui oleh penyelia. Jadi kalau dia setuju, dia kata benda tu berlaku, this is what happened, dia akan sahkan. Baru dikira. Okey, kalau log itu tidak disahkan oleh penyelia, dia tidak dikira sebagai pertemuan. Begitu. Okey, jadi yang ini menjadi tugas pelajar, tanggungjawab pelajar untuk isi dan ingatkan penyelia untuk buat pengesahan. Tapi pengesahan tu hanya dibuat oleh penyelia sahaja. Okay, then yang ketiga, okay, bila dah settle, awak dah settlekan log pertemuan, dah settlekan laporan, masa hantar laporan dekat penyelia tu, sebelum hantar kepada panel, isi dulu borang pengesahan pembentangan. Okay. Borang pengesahan pembentangan ni, dia macam tiket lah. Okay. Kalau tak ada borang ini, pelajar tidak boleh membentang. Okay. Dia macam kalau orang akad nikah tu, awak enjut, dia cakap sah. Macam gitu. Jadi itu, penyelia kena sahkan dulu yang awak boleh bentang. Dia restu awak untuk bentang. Macam gitu. Jadi, bila dia dah agree semua, dia akan sign borang pengesahan penyelia. Okay. Bila sign borang pengesahan penyelia ni, baru keluar lampu hijau, okay, you dah boleh bentang. Jadi, borang ini bersama laporan perlu diserahkan kepada penilai untuk pembentangan. Kalau tak ada borang ni, penilai berhak untuk tidak membenarkan awak bentang. So you must make sure you dapat borang pengesahan pembentangan ni daripada penyelia. Okay. Ini semua benda-benda ni adalah untuk PSM 1 dan PSM 2 dan berlaku sebelum pembentangan. Yang ni dengan penyelia. Sebab tu saya letak garis putus-putus yang kalau oranye ni. Semua sebelah kiri garis oranye ni adalah perkara yang awak perlu deal dengan penyelia sebelum pembentangan dijalankan. Okey. Lepas tu bila dah habis awak pun bentanglah. Ada orang boleh senyum, ada orang menitik air mata 2 baldi, ada juga macam gitu. Ada orang kena present balik. Jangan putus asa, semua itu normal je. Of course lah semua orang hope for the best supaya dia dapat bentang dengan baik, supaya kena minor je. Tapi kalau ada pun yang kena hentam teguk ataupun kena present balik, jangan putus asa, usahakan supaya benda tu boleh improve dan boleh puaskan hati both lah, penyelia dan juga penilai. Okay, you move forward. Jangan lama-lama sangat sedih. Sedih tu mestilah sedih kan kalau dah present tapi kena teruk tu. Kalau tak sedih tu tak normal pula. Cuma bila dah benda tu berlaku, jangan berlama-lamaan sangatlah sedih tu. Move forward. Usahakan supaya benda tu dapat dibuat. Okay, sebab selepas tempoh selepas pembentangan tu untuk awak buat pembetulan, especially PSM 2 tak lama. Jadi kalau ada yang kena bentang balik, kalau ada yang kena buat major correction, you kena fokus. Sebab tu tak boleh sedih lama-lama. Sehari 2 cukup lah. And then bangkit dan settlekan benda tu. Cari jalan. Okay. Alright.
habis sebelum pembentangan yang saya ada cerita ni semua yang sebelum pembentangan. Lepas pembentangan dah settle semua, nak present sekali lagi ke apa ke, buat pembentulan meja ke tak meja ke, it doesn't matter. After selesai semua tu dalam tempoh tersebut, kena dapatkan borang pengesahan pembentulan. Okey, borang pengesahan pembentulan ni akan ditandatangani oleh penyelia dan juga penilai. Okey, you dapat pembentulan, you tunjuk kat penyelia, bila penyelia kata okey, pembetulan ni satu perkara, penilai apa-apa yang dicadangkan, apa-apa yang awak dapat semasa sesi seminar adalah cadangan penilai. Bila dah dapat cadangan penilai tu, benda yang dicadangkan tu mesti dibincangkan bersama penyelia. Kalau penyelia awak kata, okay, follow accordingly, you buatlah macam mana penyelia you nak. Tapi bila you bincang dengan penyelia kata, yang ni buat, ini tak payah, ni buat, you follow juga. Okay, and then bila dah settle semua tu, penyelia dah puas hati, dapatkan tanda tangan untuk pengesahan pembetulan. Okay, and then bila dah dapat pengesahan pembetulan daripada penyelia, baru boleh bawa pengesahan pembetulan tu kepada penilai. Okay, penilai pun akan sahkan awak buat pembetulan. Okay, saya pasti awak akan tertanya, what if kalau penilai suruh betulkan, tiba-tiba penyelia kata tak payah betulkan. Awak mesti dilema kan? Lepas tu awak pun mulalah susah hati 2-3 hari. Let's not do that. Kalau ada percanggahan yang begitu, apabila awak buat pembetulan tu, nak hantar balik kepada panel, you tulis, you buat satu lampiran macam table. Okay, contohnya penilai tu kata perlu tukar ataupun perlu tambah responden. You bincang dengan penyelia kata tak perlu tambah responden. So, komen tu awak buat catatan dekat buat table, you tulis catatan. Penyelia menyarankan untuk tidak menambah responden, bagi justifikasi. Macam tu. Kalau you tak nak tulis penyelia pun, you tulis je. You bagi justifikasi kenapa perkara itu tidak dibuat. That's how you do it. Okay, so kalau penilai cakap macam ni, you bincang dengan penyelia kata tak nak, you bagi justifikasi kenapa perkara tu tak dibuat. Jangan tulis penyelia kata tak payah. Don't do that. Maksud saya bagi justifikasi tu, bagi justifikasi secara untuk sebab yang sesuai lah dengan penyelidikan. Contohnya awak tulis kat situ berdasarkan, contohnya macam BB berdasarkan skop PSM, BBB menyatakan bahawa memadai untuk mendapatkan kesahan pakar daripada sekurang-kurangnya 3 orang. It's like that. You justify guna peraturan ataupun reference macam tu. Okay, sebab memang akan ada yang percanggahan antara penyelia dan penilai. Student akan rasa tersepit kat tengah-tengah tu. Sebab penyelia dia kata tak payah, penilai dia tak payah. Penilai kata kena. Dia takut nanti bila dihantar pada penilai tak nak terima. So dia takut di fail. Okay. Jadi awak sebagai student tak ada kontrol. You have to accept yang you tak ada kontrol pada you punya penyelia atau penilai. Apa yang awak boleh buat, itulah bendanya. You tulis kat situ, komen dia apa, you justify mengapa benda tu tak perlu dibuat. Macam tu. Alright, itu satu cara lah. Kalau awak nak berbincang pun boleh juga. Actually penilai awak ni kadang-kadang boleh je dibawa berbincang, cuma you takutlah, you tak terfikirlah macam tu. Kalau kata benda tu bercanggah antara penilai dan penilai, maybe boleh jumpa lah, you bincang dengan penilai macam mana, you also boleh bincang dengan penilai. That depends. Itu antara cadangan saya bagi dekat awak untuk selesaikan sekiranya ada percanggahan yang begitu. Okay, apa pun borang pengesahan pembetulan tu mesti diserahkan bersama-sama dengan lain-lain dokumen semasa awak hantar. Okay. Lepas you desahkan pembetulan, then you kena hantarlah awak punya laporan penuh, awak punya projek sarjana muda 2. Ini hanya untuk projek sarjana muda 2. Yang lepas sebab PSM 2 kena hantar benda tu dekat e-report dengan author.
Okey, ini maybe nanti Dr. Zana akan detailkan lagi lah macam mana benda tu harus dibuat. So, dah settle semua tu, nak kena upload dekat e-report. Okey, masa nak upload dekat e-report tu, you kena isi satu lagi borang, iaitu borang pengesahan e-report. Okey, jadi bila dah hantar borang pengesahan penyelia pada e-report tu, bila dah hantar, you dah upload pada e-report, nanti you dapat ID number, you bagi tahu dekat you punya penyelia you akan buat pengesahan. Okey, bila penyelia dah buat pengesahan, baru dikira selesai. Okey, jadi bila once you dah upload benda tu, you must make sure lah bagi nombor ID tu kepada penyelia, ingatkan penyelia awak untuk buat pengesahan. Okey, so bila semua tu settle, penyelia dah buat pengesahan, baru dikira selesai. Kalau penyelia awak tak buat pengesahan, awak boleh dianggap tidak selesai atau gagal. Okey, maksudnya dia akan bagi tidak selesai dulu. Maksudnya bila dah masuk markah semua, markah awak tak akan keluar. Dia akan keluar tidak selesai. Beri lagi satu tempoh. Kalau tempoh tu pun lepas, then dianggap gagal. Okay, jadi what you can do is that you boleh follow up dengan your penyelia untuk ingatkan dia buat pengesahan. Alright, jadi upload dekat e-report, ni pun sama juga. Tengok tarikh tu, jangan nanti bila dah nak sampai deadline, awak baru bagi dekat penyelia, lepas tu awak nak paksa dia suruh buat pengesahan. Tak bolehlah macam tu. You have to give your penyelia enough time untuk dia buat pengesahan. Apa-apa pun lah sebenarnya, pengesahan ke, borang ke, nak semak ke, you kena bagi dia masa. Sebab awak kena faham yang penyelia awak juga ada komitmen lain selain daripada penyeliaan PSM. Okay, so basically ini awak punya deal awak dengan penyelia. So ada 1, 2, 3, 4, 5 benda. Okay, depends lah. Kalau PSM 1 tak adalah sampai 5 benda. Kalau PSM 1 dia sampai 3 benda ni je. Kalau PSM 2 akan ada 5 lah. Sebab PSM 1 dia akan buat pengundian tu dan sambung semester depan lah. Okey, ini tindakan pelajar kepada penyelia. Okey, now tindakan pelajar kepada penilai. Okey, so untuk penilai, you dah dapat semua benda tadi tu daripada penyelia, baru boleh hantar kepada penilai. Apa yang kena hantar pada penilai? 1, borang pengesahan penyelia. Okey, borang pengesahan penyelia tadi, penyelia dah tanda tangan, itu tiket boleh bentang. Okey, penilai kena tengok benda ni. Sebab kalau tak ada benda ni, dia tak ada bukti yang penyelia awak setuju yang awak boleh bentang. Okey, so benda ni mesti ada semasa awak hantar kepada penilai. Penilai, you hantar borang pengesahan penyelia, hantar laporan PSM dengan kertas teknikal yang telah disemak oleh penyelia tadi, dan juga satu lagi borang pengesahan penilai. Okey, so tiga benda ni mesti dihantar seminggu sebelum tarikh pembentangan. Seminggu sebelum tarikh pembentangan. Kata pembentangan awak 10 hari bulan, maka benda ni boleh kena dihantar 3 hari bulan lah. Macam tu. Depends lah. Saya tahu awak akan ada kata yang tak siap lagi, yang penyelia dia tak tanda tangan lagi. Itu common. Okey, apa pun awak jangan biarkan penilai awak tertanya-tanya. Kalau you terpaksa hantar lambat, you tak boleh hantar pada tarikh yang ditetapkan tu. Please bagi tahu, maklum awal kepada awak punya penilai kekangan yang awak ada, dan cuba bincang dengan dia supaya sekiranya dia dapat bertolak ansur dengan tarikh tersebut. Jangan diam, tunggu sampai dah nak bentang, tunggu sampai dah terlepas tarikh baru nak bagi tahu penilai. Don't do that. Okay. Kalau agak-agak tak boleh hantar pada tarikh yang sepatutnya you hantar, inform early kepada penilai. Okey, ini semua sebenarnya manners. Dia bukannya pensyarah-pensyarah awak, saya percaya dekat FPTV sebenarnya ramai je yang boleh dibawa berbincang. Cumanya kadang-kadang pelajar dia tak kena cara. Itu yang menjadikan awak urusan tu jadi sulit. Okey, jadi
ni saya pesanlah pada awal-awal, if you tak boleh hantar, you ada kekangan sendiri, you must inform early. Cakap elok-elok, jangan biarkan orang tertanya-tanya. Saya ingat awak pun sama je, kita semua manusia, itu fitrah. Kalau kita tertanya-tanya, dah last minute baru nak bagi tahu, semua orang jadi geram. Bukan penyelia awak je, bukan penilai je, awak pun sendiri macam tu. Kalau orang buat awak berurusan dengan awak dengan cara begitu. Jadi benda-benda ni walaupun nampak macam kecil, saya tahu benda ni bila dekat PSM2 ni, bila PSM2, PSM1, bila nak hantar ni semua orang stres. Itu apa ni memang akan berlaku lah. Bila you kerja tarikh, benda tak siap lagi, tunggu penyelia tak bagi feedback lagi. Dia memang satu situasi yang stres. But that doesn't mean that you have to make your penyelia on wait. Don't do that. Itu semua akan menambah masalah je. Kalau rasa tak boleh hantar, agak-agak tak boleh hantar, minta terus penangguhan tu awal. Okay, so 3 benda ni sebelum tarikh kena hantar seminggu sebelum tarikh penilaian. Ini peraturan. Okay, apa-apa yang selain daripada tu, maksudnya benda tu mesti negotiate sendiri. Pelajar mesti negotiate sendiri dengan penilai. Okay, and then 3 borang ni dah hantar. Untuk borang-borang ni, apa-apa borang yang awak serahkan kepada penyelia dan penilai, pastikan awak isi semua butiran diri di situ. Jangan hantar borang yang kosong, penyelia dengan penilai awak pula kena letak nama matrik, kena letak tajuk. Don't do that. Borang yang awak hantar kepada penyelia atau penilai perlu diisi. Alright, so ini 3 benda. Hantar kepada penilai. Then, since kita buat penilaian online, maka menjadi tanggungjawab pelajar untuk berhubung dengan penilai berkenaan dengan medium pembentangan. Ada penilai nak pakai Zoom, ada penilai nak pakai Google Meet, ada penilai yang suruh student create link, ada penilai yang create link sendiri, ada penilai nak buat pada tarikh tu, ada penilai nak buat pada tarikh lain. Itu pelajar kena bincang dengan penilai. Jadi kalau awak satu kumpulan tu 4 orang, bawah penilaian yang sama, cukuplah satu wakil yang berbincang dengan dua-dua penilai ni untuk dapatkan tarikh. Nanti jangan semua orang 4-4 tanya dia pun jadi confused. Okay, so benda ni kena pandai-pandailah macam mana you nak arrange untuk dapatkan satu tarikh penilaian untuk grup awak dan juga penilai kedua. Sebab dia ada 2 orang penilai. Penilai 1 dengan penilai 2. Tarikh tu you kena bincang lah supaya dua-dua penilai ni masih available lah at that time. Okay. Pembentangan seminar ini saya cakap hubungan penilai. Yang kedua, pembentangan lisan dan bahan pembentangan adalah dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi bila you present tu dengan you punya slide semua tu dalam bahasa Inggeris. Okay, tapi sesi soal jawab depends lah. Kalau penilai awak kata boleh dalam bahasa Melayu, boleh ajalah. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Jangan dengki pula dengan kawan yang dia boleh present BM, tiba-tiba orang lain kena present English, jangan dengki pula. Itu namanya rezeki, bukan dalam tangan awak untuk kawal. Jadi whatever yang come to your way, you accept benda tu and try your best. Okay, so kalau ikut peraturan PSM, pembentangan lisan tu mesti dalam bahasa Inggeris, kertas teknikal dalam bahasa Inggeris, bahan pembentangan dalam bahasa Inggeris. Laporan saja yang awak boleh buat dalam bahasa Melayu. Okey. Sediakan rakaman jika perlu. Okey, rakaman jika perlu ni ada penilai yang dia kata tak payah rakam, kita buat live je pembentangan. Ada penilai kata rakam dulu. Rakam dulu, lepas tu nanti bila Google Meet pembentangan lisan, nak tanya soalan je. Itu terserah kepada macam mana penilai awak nak. Okey, bergantung kepada perbincangan awak bersama penilai tersebut. Okey. Ini pembentangan seminar, macam mana dia nak dibuat. Okey, after habis bentang, okey, ada tadi mula-mula dah bagi penilai borang ni kan, borang pengesahan penilai. Dah habis bentang,
bagi penilai masa dalam beberapa hari. Ini ada deadline juga, ada penilai dalam masa beberapa hari, dan dapatkan borang pengesahan penilai. Sebab dalam borang ni akan ada cadangan pemurnian. Okey. Jadi masa menilai, dia penilaian desain dia akan cakap. Okey, awak kena record lah ataupun buat catatan, that depends lah. Dan penilai awak kena tulis dalam borang pengesahan. Okey, dalam borang pengesahan ni dia akan bagi tahu apa cadangan pemurnian ni. Borang ini perlu untuk awak dapat supaya awak boleh tunjuk kepada penyelia apa benda yang nak dibuat, dan supaya dia boleh jadi rujukan awak untuk membuat pemurnian. Okay, so ini you kena follow up lah dengan you punya penilai. Okay, borang pengesahan penilai. Okay, bila dah dapat borang ni, dah habis nanti akan kena upload borang-borang ni dekat dalam Otter. PSM 1 dengan PSM 2, dua-dua kena upload dalam Otter. Okay, nanti tarikh tu kita akan umumkan lah bila kena masuk borang pengesahan penilai. Okay, alright, ini dilawat dengan penilai. Basically, untuk pembentangan PSM, itu je. Apa benda yang you kena deal dengan penilai, apa benda yang you kena deal dengan penyelia. Alright. Kaedah pembentangan. Okay, tadi semua tindakan-tindakan dan borang-borang yang awak perlu isi untuk proses pembentangan. Okay, kaedah pembentangan pula. Okey, pertama, sesi pembentangan akan dijalankan dalam talian secara capaian terus, live, tak ada rakaman. Situ awak bentang, situ awak kena tanya. Itu live. Atau rakaman. Okey. Rakaman tu macam saya cakap tadi, ada penilai kata presentation awak rakam je. Nanti kita jumpa balik untuk pembentangan lisan. Okey. Pembentangan lisan wajib diadakan. Ni yang nombor 3 ni. Dia tak boleh you rakam je you punya pembentangan, lepas tu dah that's it, penilai bagi markah. Tak boleh berlaku begitu. Dia mesti ada satu sesi soal jawab secara lisan. Sesi soal jawab tu boleh dibuat dalam apa-apa juga platform, Google Meet ke, Zoom ke, FB Live ke, guna WhatsApp ke, guna Telegram ke, tak kisah, tapi mesti berlaku. So, sesi soal jawab secara lisan wajib dibuat. Okey, walaupun ada rakaman pembentangan tu cuma rakaman semasa awak bentang. Tapi sesi soal jawab is a different thing. It has to happen. Okey, tempoh pembentangan tidak lebih dari 15 minit. Okey, live ke, rakaman ke, you present tak boleh lebih daripada 15 minit. Jadi slide yang awak ada tu tak payahlah banyak-banyak sangat awak isi. Simplifykan slide tu so that you will be able to finish in 15 minutes only. Okay, and then after 15 minutes akan ada sesi soal jawab. Yang itu saya tak boleh bagi limit masa kerana dia bergantung kepada prestasi awak pada masa itu dan juga bergantung kepada penilai awak lah. Ada penilai yang ditanya sikit, ada penilai yang ditanya banyak, that depends. Okay, so tapi tempoh awak membentang tak boleh lebih dari 15 minit. Okay. Nombor 4, dokumen yang dinilai adalah laporan PSM, bahan pembentangan termasuk sesi soal jawab lisan. Okay. Ini dokumen-dokumen tadi kita dah cerita panjang lebar. So I think you follow je lah, submit apa dokumen yang diperlukan untuk pembentangan. Okay. Seramai 2 orang penilai dilantik untuk menilai seorang pelajar, iaitu penilai 1 dan penilai 2. Penilai 1 ke, penilai 2 ke, weightage markah yang diberi itu sama sahaja. Okey, ada banyak cara. Kadang-kadang penilai awak dia bincang. Okey, dia dah nilai awak apa semua, dia bincang-bincang. Daripada pembincangan tu dia capai kata sepakat untuk bagi markah tertentu. Jadi borang pengesahan penilai tu diisi 1 je. Pun boleh. Ada juga cara satu lagi di mana dua-dua penilai tu bagi awak borang penilaian, dua-dua penilai tu masuk markah yang berbeza pun boleh juga. Okey. Jadi sebab kadang-kadang student worry dia cuma dapat 1 je borang pengesahan penilai sedangkan penilai dia ada 2. Sebab di sebalik tabir itu begitulah. Ada penilai yang dia lebih suka bincang. Dia bincang and then dia agree upon
one decision. Okay, ada penilai yang they do it separately. Dia present sama-sama, sesi jawab-jawab sama-sama, tapi borang diisi lain-lain, markah dia masing-masing. It doesn't matter sebab markah tu semua adalah markah purata antara penilai 1 dan penilai 2. Bagaimanapun caranya, markah dia tetap markah purata antara dua penilai ni. Okay. So, pelajar dikendaki menghubungi penilai untuk menyelaras tarikh, masa dan medium pembentangan. Ini kita cakap tadi, proses awal tu. You yang akan decide, yang akan call penilai-penilai untuk tetapkan masa dan kaedah pembentangan. Alright, so kaedah pembentangan kan? We'll see. Ini yang awak nanti kan? Okay. Tarikh penting penilaian PSM 1 dan 2. Hari ni kita buat taklimat. Okay. Paparan panel penilai seminar PSM. Okay, 1 dan 2. Samalah tu. Minggu depan awak akan dapat siapa panel awak. Okay, so you ada masa beberapa minggu lagi lah sebelum penilaian dibuat untuk deal dengan panel lah. Okay, so minggu depan 26 hingga 30. Kenapa dia lama sangat? Sebab dia akan keluar secara berperingkat ikut mana yang disahkan dulu. Okey, jadi dalam tempoh itu akan keluarlah nama-nama senarai panel penilai. Okey, senarai ini saya akan maklumkan melalui dua medium. Yang pertamanya di Otter dan yang kedua adalah melalui WhatsApp group. Okey, jadi WhatsApp group tu hanya ada wakil kohort. Okey, so PSM ni sebenarnya dia ada grup wakil-wakil kohort. Jadi maklumat-maklumat biasanya saya salurkan di situ. Dan saya berharap saya dengan Dr. Zana lah sama je dia punya modus operandi tu. Mengharapkan supaya wakil-wakil kohort ni amanah dan cekap lah. Maksudnya pantas lah berkongsi maklumat ini dengan grup kohort yang dia orang wakili. Okay, jadi jangan hold lah any information tu. Once you dapat information, you make sure that you deliver lah. Okay, dan saya juga dan Dr. Zana sama je akan upload juga dekat Otter semua dokumen-dokumen dan even slide taklimat ni pun akan kita letak dalam Otter, so you can always refer lah. Okay, hantar dokumen penilaian kepada panel penilai. Hantar dokumen is a week before. Tadi kita tengok kat jadual. So kalau 26 hingga 30, 2 hingga 6 you kena hantar kepada panel sebab penilaian pembentangan is pada 9 hingga 13 Januari. Sama je, PSM 1 dengan PSM 2 akan buat pada minggu tersebut. Sebelum minggu ulang kaji. Okay, so a week before minggu ulang kaji, you dah ada pembentangan seminar, you kena hantar pada panel is a week before that. Okay, yang ni boleh gelabah dah lah sebab dah tak lama dah. Jadi nanti you refer balik kalender dan tengoklah rancang jadual awak supaya you boleh comply to that tarikh yang given here. Okay, so awak punya penilaian pembentangan seminar adalah pada 9 hingga 13 Januari. Dia ada tempoh tu sebab tarikh yang pasti dan tetap tu hanya akan diputuskan melalui perbincangan awak bersama panel penilai. Akan ada juga panel penilai yang buat di luar tarikh tersebut. Saya jawab sekarang, boleh. Tapi untuk penghantaran, kalau PSM 2 tu, penghantaran yang lain-lainnya, report akhir, e-report tu, you kena comply dekat tarikh tu. Walau bila pun awak buat penilaian tu, tarikh-tarikh akhir untuk e-report dan pengesahan penghantaran kepada e-report tu dan juga penghantaran PSM dekat Otter, you kena patuh. Okay, kalau you present lambat ke, you present cepat ke, tarikh tu kena patuh. Alright. So ini PSN you punya perkara-perkara yang you kena tarikh yang you kena ingat lah. Okay. Ini sebelah sini is dokumen. Dokumen ni sebenarnya ni saya simplify je daripada yang tadi dah diterangkan. You can always refer back apa dia dokumen yang diperlukan dalam proses-proses ni. Okay. Ini specifically untuk PSM 2. Ni Dr. Zana dah buat cantik lawa dengan bunga-bunga kala-kala ni. Nanti you boleh refer lah. Penghantaran dokumen seminar PSM 2 sama je dengan yang ada dekat situ tadi. Okey, pengesahan pembetulan. Yang ini kena tengok. Because PSM 1 tak ada ni.
jadi saya tak ada tulis dekat situ. Okey, pengesahan pembetulan PSM 2 is between 14 hingga 16 hari bulan 1. Okey, masa ni you boleh buat pembetulan. Penghantaran laporan akhir pada e-report is 23 hingga 3 bulan 2. Ingat, last kali you kena hantar dekat e-report is 3 Februari. So, penilaian, pembetulan, you dapatkan pengesahan semua tu mesti settle. So that you will be able to upload semua dokumen dan laporan akhir sebelum ataupun pada 3 Februari. Okay, so ini nak kena alert PSM 2 laporan akhir pada e-report. Sebab yang ini tak ada tolerate. Yang lain tu nak nilai bila, apa bila semua tu akan ada sikit flexibility lah. Sebab awak kena deal dengan penilai whatsoever. Tapi laporan akhir pada e-report, we are going to stick to that tarikh which is 3 Februari. Sebab ini guna sistem. So sistem tak fleksibel. Dia bukan macam orang yang ada budi bicara. Sistem dia kata tarikh tu, dia tutup terus. Okay, jadi you upload ke e-report not later than 3 Februari. Kemudian next proses tu adalah untuk you punya penyelia. Okay, penyelia akan ada masa untuk sahkan sehingga 10 Februari. Kalau lepas tarikh tu benda tu tidak disahkan, itu yang akan berlaku macam saya terangkan tadi. You akan dapat keputusan tidak selesai untuk certain tempoh. Kalau tak dalam tempoh tu tak masuk juga, tak sahkan juga, dia akan dapat gagal. Jadi you kena alert penghantaran ni kepada e-report, you must alert lah. Okey, pelajar muat naik dokumen di Author. Okey, dah settle semua-semua tu, you boleh muat naik semua dokumen tu dekat Author. Tarikh akhir dia adalah pada 18 bulan 2. Okey, ini Dr. Zana bagi awak sikit ruang untuk susun semula dan upload dalam Author. Okey, then baru tamat PSM 2. Okey, kalau tak ada miss any of this step, dia tak akan tamat PSM 2 kat sini. So, nak kena alert lah. Okay. Jangan tunggu awak punya penilaian tanya. You kena alert. You kena rancang jadual you sendiri. Sebab PSM ni konsep dia memang independent. It's all on you. How you move around untuk menamatkan penyelidikan yang awak buat. Okay. So, ini PSM 2. Road to finish PSM 2. Kita nak tengok finish je. Yang penting kita finish. Okay. So ni Dr. Zana dah buat awak cantik-cantik. Dia dah infografikkan maklumat yang panjang lebar tadi tu dalam bentuk yang begini. Jadi ni tangkap gambar, buat wallpaper dekat awak punya telefon supaya awak ingat semua. Bila sebenarnya PSM 2 ni? Supaya PSM 2 ni, PSM 1 ke PSM 2 ni ada je dalam kepala awak untuk beberapa minggu ini. Ni you can always refer back nanti. I will upload this dekat Author. And kalau ada keperluan saya akan send jugalah dekat group WhatsApp tu. Okay. So ni you boleh tengoklah nanti. Bila nak hafal ke nak apa ke tak kisahlah. Alright. This is the roadmap untuk you punya PSM 2. Sunday 2 Januari, starting 2 Januari kena submit to panel, and then 9 bulan start presenting. Gambate Dr. Zana kata, buat correction, jangan putus asa, minor ke major ke, it doesn't matter. Bila sampai finish line, it doesn't matter dah minor ke major ke. So don't get upset too much about it lah. Okay. Validate correction, ini borang pengesahan pembetulan mesti sign. Okay, satu dokumen SV dan panel sign. Okay, submit to e-report. Ini penting, last full report and sign. You must submit to e-report because kalau benda tu tak ada dalam e-report, itu yang akan dapat keputusan tidak selesai atau gagal. Okay, you must submit. Dr. Zana bagi sampai 30 Januari. Sunday 6 bulan 2. Ini tugas penyelia. Jadi kita letakkan dekat sini, walaupun sebenarnya ini tugas penyelia, tapi letak kat sini supaya awak boleh remind awak punya penyelia dengan penuh adab sopan untuk mengesahkan dokumen yang telah awak upload. Okay, and then last week submit all document to Author. Okay, Sunday 13, starting 13, tadi Dr. Zana bagi sampai 18 kot. Ni ada kat bawah ni, this is the starting date and this is the end date lah.
Okay, ini nice. Dr. Zana buat cantik-cantik, senang dah awak nak refer. So saya harap dengan adanya benda ni yang dah disimplify ni, you boleh follow lah. Tak mudah lah awak lupa. Okay, right. Itu road to finish PSM 2. Now you're finished. Okay, so ini satu benda yang awak kena, selain daripada dokumen-dokumen yang telah saya sebutkan tadi, ada juga beberapa perkara yang awak perlu uruskan lah. Okay, yang pertamanya, you punya e-PSM, e-project online, dia tak panggil e-PSM dah sekarang, dia panggil project online. Okay, you pergi dekat you punya e-PSM tu, kalau dekat SMAP, nama dia masih e-PSM code ke e-project juga. Okay, I don't know, I couldn't see your SMAP, tapi whatever it is yang nama dia dekat situ related to PSM, you must make sure you tengok, semak semua butiran diri dan penyelia. Ini banyak student tak buat. Dan lalas tiba-tiba nama penyelia yang dekat dalam tu nama orang lain. Okey, ini berlaku. Okey, nanti bila penyelia nak masuk markah tak boleh masuk markah. Okey, sebab tu saya minta awak semak. Okey, semak tu semak butiran yang ada dekat situ. Butiran diri awak, nama awak mesti betul. Awak punya nombor matriks mesti betul. Penyelia awak siapa, semua tu mesti betul. Sebab e-project tu akan terus masuk ke SAS. Jadi kan nama orang lain, penyelia orang lain, bila penyelia awak lain, nama dekat dalam sistem orang lain, nanti penyelia awak tak dapat buat, tak dapat masuk markah. Okay, jadi semua benda ni you must make sure you you must make sure you semak lah. Semak semua butiran tu. Okey, dan yang kedua, mesti kemaskini maklumat projek. Okey. Dalam awak punya projek online tu, ada banyak benda dia tulis kat situ. Objektif, sinopsis, metodologi dan lain-lain. Adalah a few things. Okay, I want you to complete that one. Okay, banyak student tak buat ni, dibiar je. Dulu awak pernah isi, tapi yang dulu tu sebelum dibuat pemunian, sebelum decide macam mana you nak buat you punya PSM tu, dah banyak perubahan. Sekarang ni towards the end, dah banyak perubahan, dah certain. That's why you kena kemaskini balik maklumat projek yang ada dalam tu. So please do this. Siapa yang bising tu? Alright. And then, semak butiran penilai. Nanti apabila dah dapat senarai penilai, dia akan masuk dalam sistem. Okay, bila dah masuk dalam sistem, you tengok siapa you punya penilai, you pastikan penilai awak yang dekat dalam jadual yang saya paparkan tu sama dengan yang ada dekat sistem. Okay, so nanti you tengoklah balik. Bila dah keluar panel penilai tu dalam masa 2 hari, you cuba tengok penilai you siapa, matching tak. Okay. Kalau tak matching, kena maklumkan cepat-cepatlah kepada saya ataupun Dr. Zana. Okay. Kalau ada pindaan yang perlu dibuat, dan you kena maklumlah. Untuk PSM 2, penilai dia tidak syak lagi adalah penilai awak adalah pada PSM 1. Perubahan hanya akan dibuat untuk kes-kes tertentu yang terpencil je lah. Maksudnya ada sesuatu kes yang perlu dipertimbangkan untuk tukar penilai ke, itu cerita percentage of like 3 to 3% je lah. Yang lain-lain akan kekal dengan penilai 1. Jadi awak tak payah berteka-teki lagi. Kalau yang PSM 2 tu penilai awak itulah orangnya. Okay. Alright, PSM 1 taklah, PSM 1 akan ada penilai baru, nanti boleh refer lah. Lengkapkan e-log, minta penilai sahkan sebelum tarikh penilaian. Ini things that you have to remember lah, yang you kena uruskan selain daripada perkara-perkara yang dah saya sebutkan dalam slide terdahulu. Okay, so I guess that's it from me. Now I would like to open pada semua untuk tanya soalan jika ada. Tak ada soalan ke tak ada orang? Tak ada soalan ke tak ada orang ni? Ada orang. Ada orang. Assalamualaikum Puan. Salam. Okay, saya nak tanya Puan. Tanya. Untuk PSM 2 kan? Dr. Zana ada? Dr. Zana ada sini tak? Ada. Dengar sikit suara Dr. Zana yang lemak merdu itu.
macam tu. Hey. Okay. Okey. Apa dia? Apa Sila dia? tanya. Silakan tanya. Untuk yang PSM2 ni, bagi yang membuat produk, kami present live ataupun face to face ataupun online juga. Ke macam mana? Itu yang tadi saya cakap, you kena bincang dengan penilai. Sebab dia macam gini, kalau student BBF, produk dia memang dalam bentuk aplikasi, perisian, whatsoever macam tu, dia memang kena ada rakaman untuk tunjuk. Untuk buat uji lari, nak tunjuk macam tu. Sama juga sebenarnya kalau macam, saya tak tahulah program lain, tapi kalau macam BB, you produce something you physical. Now that we are online, jadi memang kena buat rakaman untuk menunjukkan bagaimana produk yang you bangunkan tu berfungsi. Begitu. Jadi yang ini memang you kena deal dengan penilai lah. Kalau penilai kata dia nak tengok produk tu macam mana, rupa produk tu macam mana dia berfungsi, macam mana nak ada uji lari semua, dan you have to rakam lah. Tapi penilaian tu tetap juga akan lisan tu tetap juga akan dibuat lah. Okey. Sebab tu bila dekat situ tadi kita tulis rakaman tu jika perlulah. Baik, faham. Terima kasih, Wan. Okey. Alright. Dr. Zana ada nak tambah? Tak ada, dah menjawab semuanya. Sopan sungguh Dr. Zana hari ini. Okey. Lain-lain soalan? Cepat soalan, jangan tanya soalan tepi. Suka betul PM tepi. Suka sangat nak simpan soalan tu. Pokok boleh membantu rakan-rakan. Dr. Zana minta tolong ambil gambar sikit. Saya ni guna telefon je ni. Tak boleh. Okay. Assalamualaikum. Salam. TS, nak tanya pasal macam saya kan ada 3 tempat yang saya kena ni kan, pengesahannya apa? Soal selidik, lepas tu pakar, lepas tu saya kena pergi klinik kan. Jadi kan nak ke klinik tu kita kena pengesahan daripada penyelia. Penyelia melalui e-surat. Tapi kan tak masuk lagi email. Penyelia kata dia dah lulus kan. Lepas tu kita kena ke fakulti ke macam mana nak untuk ambil surat yang betul untuk kita ke klinik tu? Okey, itu pengurusan surat itu saya dengan Dr. Zana sebenarnya tak ada authority. Jadi yang itu you memang kena refer kepada pejabat fakulti surat tu. Betul, setuju. Jalan yang awak ambil tu, proses tu dah betul dah. Cuma follow up tu you kena buat dekat pejabat fakulti. Okey. Saya jawab soalan awak tak? Alright, okay, kena ke fakulti. Helmi ada bagi tahu boleh ambil dirap FPTV, mungkin dia dah keluar dah sebenarnya. Okay, terima kasih. Awak ada kat sini ke tak? Awak boleh datang ambil ke macam mana? Boleh. Okay. Sebab diorang kata kan dia akan email ke tu, tapi saya tak dapat lagi lah kan. Jadi dia memang ke sana. Saya tahu sebab penyelia cakap dia dah sahkan, tapi saya ke sana lah nanti. Dia sepatutnya memang datang kat email sebab ada je student yang tak ada dekat sini untuk ambil benda tu secara fizikal. So you boleh counter check lah. Mungkin tak tahulah. I don't know what happened somewhere in between. Tapi follow up tu you kena buat. You jangan tunggu tau. You kena buat follow up. Okay. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Saya Nurhusnina, maaf nak bertanya lah. Saya daripada PSM 1. Saya nak tanya, tadi dalam kotak warna oranye yang untuk PSM 1, tari-tari penting untuk PSM 1, saya tengok tak ada hak tari untuk pemurnian PSM 1. Jadi nak tanyalah tari pemurnian PSM 1 tu bila ya? Sebab dalam kotak memang tak ada PSM 1 sebab pemurnian PSM 1 lepas habis pembentangan you buat pemurnian you bincang dengan penyelia pemurnian apa yang patut dibuat. Okay, and then pemurnian tu awak buat bila tu, itu depends pada penyelia awak lah. Kalau dia kata nak kena siap sebelum cuti semester, awak buat lah. Sebab PSM 1 dia ada continuation pada PSM 2. Jadi cuma nasihat saya, PSM 1 jangan tunggu semester depan mula PSM 2 baru nak buat pemurnian. Nanti awak ketinggalan
Seharusnya pembunyian tu selesai sebelum awak buka PSM 2. Itu for your good sake. Sebab bila dah mula semester, awak PSM 2 sepatutnya dah kena fikir nak bangunkan instrumen, nak hantar kepada pakar, nak macam-macam lagi. So, pembunyian seeloknya mesti selesai sebelum PSM 2 bermula. Cumanya, awak buat pembunyian ke tak buat pembunyian tu, tak perlu dihantar kepada JKPSM macam PSM 2. Tak perlu. Okey. Okey, faham. Sebab dekat yang sebelum ni kan ada tarikh pembunyian kan, jadi saya macam confuse sikit lah. Jadi tu je lah. Terima kasih. Sama. Okey, ada Selamat sejahtera Puan. Selamat sejahtera Rasini. Puan, saya nak tanya tentang kalau kita dah siap report, kita kan kena buat plagiarism checking. Yang itu macam mana ya Puan? Kita buat, kita check sendiri ke ataupun penilai penyelia yang akan check untuk kita? Yang itu on demand. Dalam peraturan PSM tidak ada dinyatakan wajib untuk buat similarity punya checking. But ada banyak penyelia yang demand for that. So if your penyelia demand for that, you kena buatlah benda tu. Okay, similarity checking Teknik Tin, dia ada student account. Betul kan Dr. Zana? Betul. Yes, PTTA ada provide platform untuk student check Teknik In. Maybe you, Dr. Zana ada maklumat pada tu atau nak refer kepada PTTA terus? Dia macam ni, untuk teliti ni, sebenarnya penyelia awak yang akan buka classroom untuk awak untuk check. Untuk check. Tapi aku SB tak buka ni. Tak apalah, saya buka untuk PSM 2, saya bukakan satu account. Saya akan bagikan satu platform untuk awak buat. Dia punya cara nak buat ada dalam menu, saya akan attach lah nanti di author nanti macam mana nak buat. Sebab dia ada, awak kena login dan awak kena masukkan classroom punya classroom tu punya ID. So dia hanya buka hanya untuk 2 minggu sahaja. Jadi bila dah buka PSM 2 nanti dah pembentangan baru saya bukakan. Tapi selalunya supervisor yang buat. Setiap pensyarah dia ada classroom tersendiri. Macam saya, untuk semua student saya akan buat. Tapi sebab saya pun penyarah PSM 2, saya boleh buatkan lah. Tak masalah. Okay. Bye doktor. Thank you. Dari sini. Okay. Bye doktor. Thank you. Okay. Any more? Saya baca soalan dekat chat ni. Kalau dalam e-log, perlu masukkan untuk pembetulan PSM 1 atau boleh je? Pembetulan PSM 1 berlaku setelah penilaian dibuat. E-log tu mesti dilengkapkan sebelum penilaian dijalankan. So pembetulan, nak jawab soalan tu tak termasuk dalam e-log. Alright, any more? Calling 1, calling 2, calling for question. Okey, tentang yang kalau awak tengok tadi yang masa Puan Bazana kata tolong screenshot, jadikan screen awak punya tu, awak boleh nampak kita hanya ada PSM 2 kita hanya ada 7 minggu saja untuk awak complete PSM 2. Selepas awak siap laporan. Maksudnya sebelum awak hantar kepada panel, kalau awak tengok tu, saya dah buatkan ikut minggu-minggu penting. Jadi awak boleh checklist, awak boleh tengok. Daripada awal minggu pertama, contohnya Sunday 2/11/1 hingga 6/11/1 tu adalah penghantaran. Dia ada masa sebab kadang-kadang awak punya panel ikut rezeki masing-masing. Sebab kata Puan Mazana tadi, itu rezeki masing-masing. Jangan rasa macam panel saya bagi kejap je. Tak, itu tu pulang pada panel. Okay, so sekarang tapi yang saya suka nak ingatkan bahawa selepas pembentangan, sila buat pembetulan untuk PSM 2. Dan juga ingat tarikh-tarikh, e-report, author, dokumen-dokumen yang perlu upload
last kali bila awak dah complete PSM 2, ingat ada 5 dokumen kena ada, iaitu borang pengesahan penilaian. PSM 1 tak payah buat tau, PSM tak perlu upload dekat Otter, PSM 2 je yang ada. Borang penghantaran laporan, lepas tu borang technical report, lepas tu ada lagi sekejap, terlupa budak saya ni, technical report, lepas tu pengesahan pembetulan laporan akhir. Itulah 5 tadi borang. Ya, saya ulang balik sekali, iaitu yang pertama awak kena ada pengesahan pembetulan, pengesahan penilaian. Maksudnya lepas awak present, awak dapat pengesahan penilaian dulu. Yang awak bagi sebelum seminar tu, penilai dah kata awak kena buat pembetulan apa-apa, design, awak upload, terus upload. Okey, lepas tu pengesahan pembetulan, buat pembetulan. Yang kali yang ketiga tu kan, yang minggu yang ketiga tu buat pengesahan pembetulan. And then dapatkan kedua-dua, panel dengan penyelia sign. Penyelia sign dulu baru panel. Lepas itu dah siap, dah ada tu upload. Pastikan dokumen awak tu satu file PDF dan sign. Sign awak, sign penyelia. Wajib. Baru upload dekat e-report. Okey, lepas upload e-report akan dapat awak punya number ID. Number ID ni isi borang penghantaran PSM lengkap. Lepas tu bagi pada penyelia, penyelia sahkan. Iaitulah minggu yang second last tu review and sahkan tu. Dan last sekali adalah submit semua dokumen awak tu. Kelima-lima tu. So baru selesai PSM awak. Kalau tak, saya akan check dekat Otter, dekat e-report ada tak dokumen awak. Tak ada, saya akan bagi bila tu laporan awak tidak selesai. Okey. Ingat ini memang sangat penting sebab selalu pelajar dia dah bentang dia rasa dah settle. Tak, selagi tak settle tu sebab kami akan semak ke semua prosedur tu. Okey, dan di sini awak kena pandai untuk membahagikan masa awak untuk supervisor awak, panel awak. Mungkin takut kita tak tahu rezeki macam mana. Kalau awak kena represent ke, itu yang tarikh-tarikh tu sebab awak ada hanya 6 minggu selepas penghantaran, 6 minggu je. Untuk awak ni 6 minggu kalau awak ikut masa yang ditetapkan. Kalau tak, masa awak makin suntuk. Sebab di sinilah sebab kita dah mengejar kepada penghujung. Jadi raja-raja sikit boleh. Jangan down sangat. So tentang macam mana nak uploadkan e-report, manual ada di dalam Otter. Dan semua penghantaran tu kalau awak tengok semua orang dah ada classroom dalam Otter. Di situ wajib awak kena hantar di situ, tengok dia punya manual pun ada kat situ, nanti saya bagi. Dan saya sedang buat video juga untuk bagaimana nak gunakan sistem e-report tu. Sebab sebenarnya sangat simple. Okay, so ada masalah tentang penghantaran tu nanti boleh tanya dengan saya. Sebab selalunya lepas habis penghantaran PSM ni memang kebiasaannya saya menjadi kaunter pertanyaan. Banyak. Inilah. Selalu saya memang kalau tiba-tiba saya senyap dengan Puan Maziana. Puan Maziana tahulah saya macam menjadi teleconferencing. Okay, tak ada masalah, saya faham. Okay, so PSM tu be ready sebab awak nak habis ni. Lepas tu habis. Settle dah. Okay. Ada soalan tak? Terima kasih Dr. Zana. Kalau untuk yang pengesahan pembetulan tu, yang daripada penyelia dan penilai tu, sign bawa-bawa, kita hantar benda yang sama, lepas tu sign tu kita buat 2 orang ke ataupun kertas asing-asing yang untuk pengesahan pembetulan tu nanti? Dia ada borang. Ada borang yang asing-asing lah. Dia ada borang asing-asing. Sebab dia satu borang. Jadi itu termasuk satu-satulah borang pengesahan penilai, batu pengesahan penyelia. Untuk dia pengesahan lain. Dia macam ni. Pengesahan penilaian pembentangan. Itu satu. Borang pengesahan pembetulan satu borang. Awak boleh tengok dekat dalam Otter awak ada borang-borang sebelum seminar, borang-borang selepas seminar. 1, 2, 3, 4. Okey. Tengok di situ dekat Otter. Semua dah ada. Guna je. Lepas tu lagi satu tu technical report yang 5 dokumen yang kita perlu hantar tu lah. Ya, betul. Okey.
So sekarang ni benda yang mengenai thesis awak ada dua. Satu technical report, satu laporan penuh yang sign, yang awak upload dekat dalam awak punya e-report tu. Dua dokumen thesis. 3 borang. Borang pengesahan penilaian seminar, borang pengesahan pembetulan dan borang penghantaran tesis. Ada 3 borang. Nanti boleh tengok dekat dalam apa ni, dekat dalam author dah ada benda tu. Saya dah upload dah. Awak boleh tengok before and after seminar ada borang tu sendiri. Dan nanti saya upload, saya dah buat dah kelas assignment untuk dekat dalam individual tu. Cuma saya tak aktifkan lagi sebab apa, kalau saya aktifkan sekarang, you keep on tanya. Dah present baru saya upload. Sebab bukan apa, dia akan menjadi confusing. Awak kata perlu hantar ke tak sekarang? So saya akan buat selepas awak bentang. Maksudnya minggu pembentangan tu baru saya aktifkan semua borang-borang bersama due date dia dah ada. Please tengok dekat author, be alert. Awak dah besar. Okay? Okay. Right. Doktor, saya ada nak tanya mengenai PSM 2. Saya nak tanya untuk laporan teknikal PSM 2 tu macam mana, doktor? Okay, boleh refer dalam awak punya individual assignment dekat apa ni, dekat individual, dekat dalam author tu, dekat learning material. Dalam learning material saya dah upload template. Dia ada ringkasan technical report ni, ringkasan awak punya laporan PSM diringkaskan menjadi kepada 5 ke 12 muka surat sahaja. Dan perlu di bahasa Inggeris. Bincang dengan penyelia. Template dah ada. Apa yang perlu ada dah ada dalam template. So just guna untuk sebagai awak punya pembentangan nanti. Okey, terima kasih doktor. Sama. Technical report PSM 2 saja tau. PSM 1 tak perlu technical report. Betul. Okey doktor. Okey, jadi sebenarnya semua borang-borang yang tadi kita senaraikan dekat dalam slide tu akan dimasukkan dalam classroom dekat author. Yang tu jangan risau. Manual macam mana nak buat report tu semua pun semuanya Dr. Zana akan masukkan. Okey, cuma kena bagi sikit masa lah pada saya dengan Dr. Zana supaya untuk upload benda tu dalam beberapa dan by minggu depan by right dah ada lah semua tu. Sebenarnya semua benda tu dah ada. Cumanya kita macam Dr. Zana cakap lah, belum deactivatekan lagi supaya tak confuse lah. Okay. Tapi buat borang-borang insyaAllah jangan risau, semua benda tu akan ada dekat awak punya classroom PSM di author. For both PSM 1 dan PSM 2. Betul. Okay. So ada soalan lagi? Krik. Tak ada soalan dah. Ada soalan tak? Tanya. Buat masa ni tak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor dengan Puan, maaf saya ada keliru sikit pasal technical report tu. Okey. Nak kena sediakan sebelum pembentangan PSM 2. Ya. Ya, betul. Okey. Dia dihantar sekali masa nak hantar panel, hantar laporan penuh, hantar technical report dengan slide pembentangan. Dan juga borang-borang berkaitan. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Doktor. Sama. Okey, jadi dia begini, taklimat ni cuma nak bagi awak overview of apa sebenarnya yang awak perlu buat dan borang apa yang awak perlu submit. Jadi awak takkan ingat semua pada hari ini. That's why slide taklimat ni dia akan masuk dekat author. Dan semua borang-borang tu akan awak dapat akses dekat author. Okay, in case kalau benda-benda yang mention dalam slide, Intan ya, saya Intan, tutup awak punya mikrofon. Sekejap ya, kita mute. Okay. Alright, jadi dah tak ingat dah kat mana.
maksudnya sekarang macam saya cakap lah, hari ni kita cuma bagi awak overview of what you should do and what document you should provide for your seminar. Okay, you will not pick up everything yang ada hari ini, tapi macam mana pun nanti semua benda ni, dokumen, even slide pembentangan akan dimasukkan dalam Otter. Okay, later onwards, bila you dah nak prepare semua benda-benda ni, jika ada borang-borang yang tak ada dekat dalam Otter tu, itu you kena bagi tahu pada saya ataupun Dr. Zana lah, mana-mana yang berkenaan. Okay. So I guess ada soalan lagi? Ada lain-lain soalan lagi? Okay, so kalau tak ada, saya ingat kita tamatkan dulu taklimat pada hari ini. Sebelum tu, Dr. Zana ada apa nak tambah ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, alright. So saya kira let's call it a wrap untuk hari ini. Saya dengan Dr. Zana sama-sama mendoakan supaya awak dapat menyiapkan PSM awak, sama ada PSM 1 dengan atau PSM 2 dengan sebaiknya lah. Okay, so we wish you all good luck and we hope semua orang akan dapat skor dengan jayanya. And saya dengan Dr. Zana juga harapkan dalam tempoh-tempoh kritikal ini awak dapat menangani semua urusan awak menyelesaikan PSM ini dengan baiklah. So I hope to see you again, maybe not lah. Okay, so all the best untuk semua. Saya dengan Dr. Zana insyaAllah akan cuba membantu sekiranya awak ada apa-apa keperluan lah sepanjang nak proses untuk menghabiskan awak punya PSM ini, sama ada sekarang atau untuk penilaian nanti. So setakat ini dulu saya tamatkan taklimat pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. CTS. Terima kasih. Terima kasih doktor Zana cantik. Terima kasih Faizal. Terima kasih doktor TS. Terima kasih doktor. Macam. Gerak lu. Assalamualaikum doktor. Terima kasih. Kalau Bapak Roger. Terima kasih Dr. Zana. Betul politik. Terima kasih TS. Nanti je ke belanja lah. Bye. Bye doktor.